Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita sambung majlis ta'lim ini. Alhamdulillah, kita membaca di sini tajuk berkenaan dengan hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamatuhu, iaitu tentang hub Nabi. Bagaimana kita nak tunjuk kita hub Nabi? Kerana dalam perkataan hub itu, dalam kalimah hub itu, ha dan ba, hub, dia mengandungi makna izhar, menampakkan. Jadi ikhwan, kerana kita cinta isteri, kita cinta anak-anak, dan kita cinta Nabi. Nabi dan isteri dan anak-anak kita tak sama. Ada titik persamaan manusia. Nabi manusia, tapi isteri kita manusia, anak kita manusia, tapi tak sama. Bohong pun demikian juga. Kita bohong di atas nama si fulan dengan bohong di atas Nabi, tak sama. Tapi Nabi manusia, kawan kita pun manusia, tak sama. Wajah tak sama ni Allah yang bagi. Pasal itu ikhwan, gelaran yang paling besar untuk Nabi, gelaran yang paling tinggi untuk Nabi, gelaran yang paling azim untuk Nabi, gelaran yang paling akbar untuk Nabi, gelaran yang tak ada dah gelaran, melainkan itulah gelaran yang paling hebat, paling besar kita bagi pada Nabi. Apa dia ikhwan? Kita kata Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Itu yang paling tinggi. Tak usah bagi gelaran tinggi dah pada Nabi. Sebab apa? Kalau kita bagi gelaran, antum bagi kat saya Datuk, oh tinggi ya, Datuk, dia bagi Datuk, harga pun mahal sikit, tinggi. Antum bagi atas daripada Datuk, Datuk Seri, tinggi, Tan Sri, tinggi. Tapi itu rendah kat Nabi. Bukan kata kita kata Datuk Rasulullah, kami hormat sebenarnya maulud Nabi, kami bagi tun Rasulullah. Dia bukan jadi elok, dia jadi menghina. Kenapa bagi dekat si fulan ini tun penghormatan? Kenapa tun bagi kat Nabi jadi penghinaan? Kerana beza. Dia memang manusia, tetapi dia manusia kekasih Allah. Dia Rasulullah. Pasal itu gelaran yang paling besar yang Allah bagi pada dia, yang kita tak boleh ambil. Apa dia? Abduhu, Abdullah wa Rasul. Kita tak boleh ambil gelaran ni. Sempena apa pun tak boleh dapat. Dan Nabi dapat, kita tak boleh dapat. Apa yang kita dapat elok dekat kita, tapi tak elok kat Nabi. Apa yang Nabi dapat, kalau kita rampas, tak elok untuk kita, tapi sangat sempurna untuk Nabi. Pasal itu Nabi kata, faqulu ana Muhammadun, faqulu ana abduhu, ana abdullah wa rasuluh. Kerana itu kena tahu beza. Nak sayang Nabi, nak sayang Nabi, nak tunjuk sayang, nak pamerkan sayang, nak menampakkan sayang, tak sama. Saat kita menampakkan sayang pada anak-anak, menampakkan sayang kepada isteri, menampakkan sayang kepada kawan, dengan menampakkan sayang pada Nabi, tidak sama. Kenapa? Dia Rasulullah. Pasal tak boleh cakap lebih kurang kat Rasulullah ni, tak boleh cakap. Para ulama hadis, mereka berbincang antara Nabi dengan sahabat.
Katalah satu-satu riwayat kita nak baca tentang Nabi, kita kena pastikan riwayat itu benar. Maksud benar ni tidak diragukan kesahihan dia itu. Semua orang terima dia sahih, baca. Tak boleh ada cacat celah. Kenapa? Rasulullah. Adapun para sahabat, kalaulah kita bacakan satu riwayat tentang sahabat dan riwayat itu taklah sampai martabat yang terlalu sahih, para ulama hadis kata boleh terima. Kenapa boleh? Kerana sahabat bukan Rasul. Katalah satu cerita seperti cerita yang disimpan oleh Imam Al-Qurtubi, ayat wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa marabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ini ayat ini berkenaan dengan wa amma man khafa marabbihi, tentang orang yang takut kepada Tuhan dia. Wa nahan nafsa 'anil hawa, maka dia pun menahan diri dia daripada menjadi hamba kepada hawa nafsu, maka Allah bagi pada dia syurga. Sebahagian para ulama tafsir kata ayat ini turun nak menceritakan tentang Abu Bakar. Iaitu satu hari katanya Abu Bakar makan susu yang dibawa oleh hamba dia. Sedaplah makan kan, makan susu boleh tak sedap? Tiba-tiba dia macam teringat nak tanya. Dia tanya dekat hamba dia, dia kata ni susu ni dapat mana? Hamba dia cakap apa? Hamba dia kata susu ni tuan, dahulunya sebelum saya masuk Islam, saya ni suka tilik-tilik nasib orang, araf. Jadi ada satu kes itu sebelum JST hari itu ni, saya tilik saya tilik dia ni. Bila saya tilik tangan dia ni, masa saya belum Islam lah, tadi saya Islam dah. Dulu saya tilik tangan dia, bila tilik-tilik dia nak bayar duit, tak ada duit. Jadi saya kata kat dia, tak apalah, nanti bila hang ada duit hang bayar lah. Dengan kehendak Allah, lama masa tu saya pun masuk Islam dah. Maka tadi ni saya jumpa dia, dia bayar balik kat saya duit hari tu, hutang lama. Jadi saya pun bila dapat duit, saya pergilah beli susu bagi kat tuan. Artinya Abu Bakar kata, aku makan susu daripada beli duit tilik. Jadi pendek katanya, bahasa kita ni, duit tu duit tak halal lah, duit haram. Apa Abu Bakar buat? Dia jolok, dia muntahkan. Dia bagi muntah. Dia teringat kepada hadis Nabi, kullu lahmin nabata minal harami fannaru aulabi. Semua daging-daging yang dalam badan ni terjadi daripada yang haram, maka neraka layak. Muntah sampai datang kepada Rasulullah. Kita awak jadi lagu ni, Abu Bakar sambil lembek lepas cerita balik. Maka Nabi baca ayat ni, wa amma man khafa maqa. Inilah satu sifat yang ada pada Abu Bakar, dia takut kepada Allah. Cerita ini berkaitan dengan Abu Bakar. Tetapi para ulama dalam menakalkan kisah ini, kata para ulama, hadis ini tidak kuat. Tetapi kerana yang menjadi isunya dalam kisah ini adalah sahabat, maka kaitan kisah macam ni dengan ayat tadi itu secara makna macam ada kaitan. Maka kata para ulama, kalau dhaif sikit-sikit berkaitan dengan sahabat masih boleh diriwayatkan. Kenapa? Kerana sahabat bukan Rasul. Tetapi sikit-sikit dhaif berkaitan dengan Nabi tidak boleh diriwayatkan. Itulah beza kedudukan Nabi dengan para sahabat. Jadi juga termasuk macam cerita Bilal azan, lepas tu mengenalkan Rasulullah kan, menangiskan dia tak boleh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menangis dia. Ialah riwayat yang macam ni
secara umumnya dia menjadi sifat para sahabat. Bukan ada pada Bilal saja, ada pada semua. Tetapi khusus cerita lagu ni hanya Bilal saja dengan azan menangis, tidaklah konkret cerita ni. Tapi kata para ulama, kerana kisah ni tak ada kena mengena dengan Nabi, ini kisah sahabat sahaja, maka kisah seperti ini masih boleh diriwayatkan. Kenapa boleh? Untuk menjadi bukti inilah manusia, dan Muhammad bukan manusia biasa. Sikit bohong tak boleh ada. Itu beza dia. Hadis yang Bilal itu, ya, mungkin bantahan kepada hadis itu, sebab Bilal mimpi kenapa tak datang ziarah kubur seolah-olah Bilal musafir sampai ke untuk kubur. Jadi itu menjadi sikit dia dalam hadis. Kalau yang tu, bahagian tu kita kerak buang lah. Bahagian sufi menjadikan dalil dia untuk membenarkan ziarah kubur. Ya, boleh. Saya setuju juga. Tetapi kita katakan wallahu ta'ala alam, hanya Allah. Pasal tu cerita ni daripada awal ada, kita katakan tadi awal cerita ni pun tidak sahih. Kemudiannya kita boleh katalah cerita ini ada, katalah cerita ini wujud. Cerita ini wujud. Bukanlah lafaz dalam matan itu, bukanlah lafaz dalam matan itu Nabi kata kepada kepada Bilal, lama hantar ziarah kubur aku. Tak ada lafaz begitu. Lafaznya Nabi menyatakan kerinduan, rindu Nabi. Jadi mungkin dia jadi mukhalafah makna lil qissah. Maksud dia dah Nabi kata rindu, maksudnya ialah kalau nak pergi Madinah, nak pergi ke mana? Pergi ziarah kubur Nabi. Itu nama dia lafaz, kita kata mukhalafah lil qissah. Dia yang buat lafaz itu. Itu bukan lafaz ada dalam riwayat tu. Dia yang pergi ke situ, dia heret. Dia ajar. Ni nama dia mujazafah. Mujazafah fil qissah. Dia berlebih-lebihan heret kisah tu mai. Dia berlebihan. Seperti lagi satu contoh kan? Seperti bila Nabi puji Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib bangkit seronok menari-nari. Ja'far bangkit menari. Pasal apa Ja'far menari depan Rasulullah? Pasal apa? Pasal Nabi puji dia seronok, dia buat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi apa Ja'far buat? Bahasa kita ni kan, dia terlompat-lompat depan Nabi, badan dia mengiring sini, punya seronok lah dia pun. Allahu, 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 dia pun jadi seronok. Maka itu menjadi dalil bahawa Ja'far, mulut dia kata Allah, Allah, mulut dia kata Allah, badan dia duduk memusim-musim. Itu dalil bahawa sahabat pernah berzikir menari depan Nabi. Ikhwan, tak benar. Bukan lafaz macam tu. Hadis itu bacalah, ada dalam Sahih Bukhari. Bukan lafaz begitu. Ini nama dia mujazafah fil makna. Dia berlebihan membawa makna. Bukan macam tu. Dan kisah itu pun tak ada kena mengena dengan zikir. Katalah kisah tu ada kena mengena dengan zikir, okey lah. Maimunah, isteri Nabi, Imam Syafi'i simpan dalam Al-Kisah berkenaan dengan zikir terus. Lepas sembahyang Nabi zikir apa? Dan zikir Nabi macam mana? Maimunah cerita terus bab zikir. Tak ada langsung lafaz-lafaz bab zikir ni menari, tak ada. Kalau nak menari mesti bukan zikir. Abu Bakar, ini hari Bukhari, hari perayaan, hari raya kan? Aisyah letak dagu atas bau Nabi, tengok budak-budak duduk main pedang, menari tak? Menari. Suasana apa itu? Takkan zikir ke? Raya, ada Nabi larang. Nabi tak larang. Kerana menari itu tak ada kena mengena dengan zikir. Menari cara arak lah. Dia gigit pedang tu, dia main mulut, dia lari lagu tu. That doesn't.
Oh, kita kata mereka lari macam tu, macam taza. Oh, Nabi tak larang pun, menunjukkan boleh berzikir. Oh, lagu tu. Jangan duk merepek, boleh tak labu? Jangan merepek. Itu bukan suasana zikir. Dan saya katakan tidak ada suatu riwayat yang sahih berzikir dalam suasana macam tu. Ima qaulun, ima fi'lun, ima taqrirun. Tidak ada. Habis yang Jaafar bangkit macam menari itu dalam hal Nabi memuji dia. Duk sembang lah. Seronok lah. Seronok cara Tok Arab. Takkan Tok Arab seronok cara Melayu. Melayu seronok cara Melayu. Jadi saya masih puji sahabat lama tak tengok. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saya kata sahabat kata sama lama tak tengok. Belah segak tengok. Perut pun belah tak ada. Pumping kuat ke? Saya tanya. Maksud saya tu exercise kuat ke? Kan? Jadi bila saya duk kata lagu tu sebagai sahabat kan, kita Allah janganlah duk puji sangat. Kita kata ni ada-ada je lah. Wahai memang ada pun, ada-ada je lah. Jadi lagu tu lah. Orang utara kata jadi tak tentu hala. Dia kena puji tu kan. Orang kata ceiling rendah ni, dia naik tinggi lagi. Jadi Jaafar, sifat orang Arab, bila kena puji dia takbir lah di mulut. Macam kita ni pun Masya Allah, Allahu Akbar, terima kasih ya Rasulullah. Tambah yang puji Jaafar ni, siapa dia? Rasulullah. Tak seronok ke? Maka suasana itu moment of hadis. Ya, moment of hadis, you must understand. Kalau yang ni tak nampak momen yang ada itu, gelong. Kalau kita nak kata semua momen itu menjadi dalil boleh zikir menari, banyak momen lain ikhwan. Di dalam peperangan, semua di mulut Allahu Akbar, la ilaha illallah, angkat pedang centeh orang. Apa dalil tu? Sambil zikir boleh bunuh. Jangan begitu. Ini nama dia mujazafah fi makna. Dia berlebihan dalam memaham. Sedangkan lafaz tak ada begitu. Tapi akhirnya diheret. Boleh sambil menari, boleh zikir. Kemudian kita memetik fatwa-fatwa para ulama. Saya kata begini ikhwan. Adakah tidak di dalam pandangan para ulama, adakah tidak pandangan para ulama menyatakan pakai seluar, pakai baju isbal tak salah. Isbal salah itu dengan syarat khuyala. Man jarra thawbahu lil khuyala. Siapa yang melabuhkan pakaian dia kerana sombong. Jadi antum pakai jubah, antum pakai seluar, labuh, tapi tak sombong. Ada tak para ulama kata itu tak masuk isbal? Ada. Kenapa tak pegang tu? Dari segi ada tak penulis-penulis daripada zaman awal sampai zaman hari ini menyatakan bahawa ni orang perempuan ni kalau nak pakai tudung tak mesti pakai lagu ni, tak mesti pakai macam ni. Cukuplah ambil selendang macam ustazah-ustazah tahun 70-an tu, pakai anak tudung, lepas tu ambil selendang, put side, put in your head, lepas tu jalan lagu tu aja. Ni semua ni lehak nampak, tak apa. Ada tak penulis tafsir kata demikian? Ada tak ada? Ada. Kenapa tak pakai pandangan tu? Kerana kita tahu membeza. Bukan kerana ada satu dua pandangan itu diambil. The same in this issue. Dalam kisah lagu ni ada tak ulama dia pergi ambil hadis Jaafar tadi, dia kata berdasarkan hadis ni boleh zikir menari-nari, boleh. Ada tak ulama kata demikian? Ada. Perlukah kita ikut? Bagaimana pandangan ulama yang kata tak boleh, seperti mana tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Qistilani. Oh, jangan main-main. Siapa tak kenal Qistilani?
Apa kata Qistilani? Qistilani ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni badan duk begini, kata Qistilani haram. Kenapa? Kerana tidak boleh bermain dalam zikir. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. School of thought. Kita bercakap tentang school of, bukan school kamu Jawa. Kita bercakap tentang dunia ilmu. Bila ada dua pandangan, kita akan berpegang pada yang mana dan bagaimana cara kita memilih, melihat kepada dalil dan bagaimana istinbat itu diambil. Ya. Contoh paling mudah dekat kita, paling mudah, very to understand. Apa dia? Kita ambil ayat sembahyang, ada wuduk, terkena laki, laki terkena bini, perempuan terkena laki, laki terkena perempuan. Pasal apa ambil wuduk lain? Pasal ada kata batal. Baik, ada tak kata tak batal? Pasal apa tak pegang? Kita dah lama dah pegang yang batal ni kan. Ni kita dah lama dah pegang yang batal. Saya nak tanya, walaupun awak kata lama dah pegang yang batal, ada tak school of thought para ulama fiqh menyatakan tak batal? Ada. Kenapa awak tak pegang? Kerana awak tak pegang itu kerana awak melihat kepada dalil. Pada awak dalil yang menyatakan tak batal, walaupun bukan sikit, pada awak tak kuat. Itulah cara memilih. Berdasarkan surah Az-Zumar, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Awak boleh dengar semua orang bercakap hadis. Hadis ni bukan hak satu orang bercakap. Semua orang hak bercakap hadis. Syiah boleh bercakap hadis, Mu'tazilah boleh bercakap hadis, Sufi boleh bercakap hadis, orang belajar hadis boleh cakap hadis, semua boleh bercakap. Tetapi fayattabi'una ahsana. Awak kena timbang apa yang mereka cakap. Awak kena letak di atas mizan ilmu dan awak ikut yang terbaik. Dan banyak lagi contoh dalam mazhab Syafi'i ni kan. Kita sembahyang Allahu Akbar, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah kuat, Fatihah kuat. Ada tak school of thought menyatakan bismillah sunat pelan, Fatihah je sunat kuat? Ada. Kenapa awak tak ikut? Kalau di atas nama ada awak mesti ikut, bermakna banyak kesalahan kita buat hari ni. Tak. Kita melihat kepada dalil dan hujah. Demikian zikir. Dibawa hadis Ja'far duk menari-menari, dilihat hadis tu pertama sahih ke tak? Sahih. Selesai satu bab. Dalam hadis tu ada tak cerita Ja'far menari? Ada. Martabat dia sahih, clear, right satu. Yang kedua, environment hadis. Hadis tu punya moment. Menari itu kaitan dengan zikir kah? Kaitan dengan adat kah? Dilihat kedua. Dalam hadis Ja'far, dia menari tak ada kena-mengena dengan zikir, bab lain. Dua. Ketiga, diambil majoriti ulama hadis mengambil ke hadis ini dalil kata wujudnya zikir menari-nari. Tidak ada. Ada tak satu dua berpandangan boleh? Boleh. Awak nak ambil yang mana? Itu cara dia, ikhwan. Pasal apa? Dalam kes ni awak nak sandar kepada Ja'far, tapi punca dia ada pada Nabi. Awak kena teliti. Petumai pula dalil macam-macam lah. Kenapa kita kena zikir menari? Pasal apa? Pasal alam semua menari. Matahari kan, semua planet berputar. Kaabah center, kita pergi, kita putar. Dia semua nak bagi menari mai lah. Lepas tu pula apa dia? Udara. Kita duduk saja, sepoi-sepoi bahasa mai dekat kita. Kesemua alam menunjukkan mereka bergerak. Maka kita pun kena bergerak. Bukan bergerak ke Putrajaya, tapi kita kena bergerak. Zikir kita itu kena digerakkan. Lepas tu ambil ayat Quran, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim.
mereka mengingati Allah dalam keadaan apa? Berdiri, duduk dan berbaring. Simple question. Adakah ayat ini diturunkan berkenaan dengan zikir, menari-nari? Ayat ini siapa yang lebih faham? Baginda Rasulullah. Lepas tu baginda terangkan kepada para sahabat. Sahabat faham ayat ini sebagai dalil menari? Tak ada. Pasal itu ikhwan, sesuatu benda yang tidak original dapat dikesan. Mai cantik, kuning nampak macam mah, tapi sehari, 2 hari, 3 hari duduk lekang lah, dapat dikesan. Pasal itu benar ikhwan, para ulama hadis menyebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Allah redha dengan agama ni dan dia akan tunjuk dia redha. Pasal itu agama ni Allah pelihara, Allah jaga daripada simpang siur dia. Simpang siur dia banyak ikhwan. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam Ahmad, yang satu lurus kan, garisan lurus, kiri kanan dia ada subul, bukan kata sabil, subul, banyak. Semua main dalam bentuk talbis, penyerupaan, izharul batil ala suratil haq. Rupa parah itu hakikat zat dia batil, tapi dia main dalam rupa parah kebenaran. Dia make up bagi nampak. Oh, tertarik kita. Tertarik. Tapi demikianlah al-isnadu minad din. Pasal itu kata Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu ini adalah agama. Kau kena tengok daripada siapa kau ambil agama itu. Dia bukan masalah orang, tapi dia masalah bagaimana dalil agama itu dicanai, bagaimana dia dibawa ke gelanggang, dilihat. Kerana itu saya katakan tadi, Rasulullah ni bukan orang biasa ikhwan. Kalau riwayat tentang sahabat sikit-sikit, saya ingat lagi Ustaz Abdullah Iraqi, dia mengajak di Baghdad, dia mengajak Rahiqul Makhtum, dia mengajak di Baghdad tu. Di sini Bulughul Maram. Dan dia mengajak sirah Rahiqul Makhtum. Saya ingat lagi bila saya bertanya ke dia tentang kedudukan sirah. Saya kata, Ustaz, majoriti hadis-hadis dalam sirah ni macam mana? Dia kata kat saya, bengong oi. Dia kata, di sana bahasa dia lain, di sini dia tertib. Di sana bahasa dia lain. Dia kata kat saya, dalam sirah yang berkaitan dengan sahabat, kita nak cari hadis yang sampai pada martabat yang sahih 100%, dia kata tak sampai pun 70%. Tetapi para ulama, mereka akan tapih lafaz kisah itu, makna kisah itu dengan maksud kisah itu nak dibawa ke mana. Maka berlakulah tolak ansur kisah berkenaan dengan sahabat, tapi dia kata berkenaan dengan Nabi tak boleh. Pasal wama yantiqu anil hawa. Nabi sendiri sebut, inna kadhiba alayya laysa kakadzabin ala ahad. Bohong pada aku tak sama dengan bohong pada orang lain. Lepas tu Imam Bukhari buka bab ismun kadhiba ala Rasulillah, bab berdosa besar bohong pada Nabi. Dalam situ, dalam hadis tu, yang Arab tu jilid mula, Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari ketika buka membahas tajuk ni menyatakan sememangnya daripada tajuk Al-Imamul Bukhari ini, ismun kadhiba ala Rasulillah, terdapat suatu hakikat perbezaan bohong pada Nabi dengan bohong pada orang lain. Memang terdapat perbezaan zahir dan batin. Memang wujud, tak boleh bohong. Kenapa tak boleh bohong? Kerana huwa Rasulullah. Itu yang kita katakan. Ini kita nak kata takrir. Takrir ma udhifu ila Nabi. Kita sandar kat Nabi. Nabi mentakrirkan Ja'far menari-menari berzikir. Dia agama. Kau kena hati-hati. Bukan saja riwayat kena sahih, momen hadis kena jelas. Maka istinbat hukum itu mesti betul. Mesti betul. Barulah antum tengok ulama-ulama dulu, ilmu mereka lebih daripada kita, masih mereka akan katakan kalau ada ahlun naqli berjumpa dengan khabar-khabar yang sahih,
maka kami tarik balik pandangan kami. Tu mereka mempunyai ilmu yang jelas, tapi masih mereka takut. Manakala orang hari ini, ikhwan, berani menyatakan siapa kata salah, walaupun zahir perbuatan salah. Apa rasional dia menari dengan ibadat? Hak tadilah rasional dia alam menari. Tu tsunami tu alam menari ya. Kena tu dia tengok dari segi zahir dan batin. Rasional. Berzikir Allahu rasional apa? Kalau itu Rasulullah buat. Dari segi kesucian, kita tak berani sandar pada Nabi. Pasal itu kita tolak. Maka pihak yang nak sabit, dialah kena bawa hujah bermati-matian, bukan kita. Dia tak boleh kata kepada kita, awak bawa dalil yang menyatakan tak boleh. Dah, sekarang awak yang mendakwa, awak yang sandar pada Nabi, bukan saya. Saya membantah kerana sandaran ini tidak sesuai dengan Rasulullah. Dia Rasulullah, tapi awak nak sandar juga. Macam kita ambil baju kan, kita nak pergi gantung belakang almari, gantung baju jatuh, penyangkut tu jatuh, tapi kita nak gantung juga. Kita pergi cari gam gajah, kita pelekat, kita bagi sandaran dia kuat. Awak sandar pada Nabi, awak kata Nabi pernah bagi takrir bolehnya berzikir menari. Awak yang kena bermati-matian berkeluar segala hujah yang ada. 0.1% kalau ada tidak sahih, wajib ditolak. Ini kaedah ilmu jarah dan ta'dil. Didahulukan jarah daripada ta'dil. Jangan main-main, ikhwan. Kita tak suka menari ke? Oi, kita duk menari dulu. Kita penari dulu. Ya, kampung-kampung kita duk menari lagu Inang. Cara dululah. Lagu Inang. Lepas lagu Inang. Zapin. Silat pulut. Semua kuda kepang tak adalah, tak masuk sangat. Pasal teruk sangat duk kena kepang kuda tu, kuda hitam. Jadi saya ingat boleh nampak lah. Boleh nampak. Baik ikhwan, ini nama dia hubbun Nabi wa alamatuhu. Kita sayang dekat Rasulullah. Adakah saya cakap tadi ni, perkataan saya itu tidak menerima, seolah-olah tak menerima orang berzikir menari, bermakna saya tolak Rasulullah? Tak, itulah membela Rasulullah. Tak boleh sebarangan. Hang anak Haji Me'eh ke? Saya Pak Hang dulu bukan menyamun ke? Allah, orang yang kata lagu tu, apa akan berlaku? Tak pakcik cakap elok sikit, Astaghfirullahalazim. Hang kau ajak orang tua no. Kita kata kepada pakcik elok sikit, dia tuduh pak kita penyamun. Kita kata pakcik elok sikit, dia kata kita kau ajak. Adakah kita kau ajak? Pasal kita tak terima pak kita penyamun. Ataupun macam mana? Anak Haji Me'eh ke? Haji Me'eh dulu penyamun. Alhamdulillah pakcik, seronok pak saya penyamun. Saya pun tak tahu apa penyamun no. Bagus. Kita kata apa kat pak dia tak lawan, dia terima. Bagus dia ni. Pandai penyamun ni bela anak dia. Tak, ikhwan. Itu bukan contoh yang tepat, saya katakan. Bukan contoh yang tepat. Tapi momen daripada contoh itu, inilah kita duk sandar macam-macam kat Nabi. Duk sandar. Sayang kepada Nabi sampai kiamat sifat dia sama, kena mengikut syariat Nabi. Ini hadis Bukhari yang dilafazkan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada hari wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Manusia, siapa daripada kamu yang sembah Allah, siapa daripada kamu yang sembah Allah, fa innallaha hayyun, Allah Ta'ala hidup. Siapa daripada kamu yang sembah Muhammad, Muhammad telah mati. Ucapan apa ini? Jasad Rasulullah itu ada. Tapi itulah makna syariat dan sayang pada Nabi. Itulah mengembalikan kita kepada sunnah Rasulullah, kembalikan kita kepada apa yang kita kena ambil daripada sunnah Nabi. Nak ambil kasut Nabi ke buat kepiah kita? Takkan itu yang Nabi tinggalkan. Semua orang tahu, tak payah disembangkan. Tabarruk, ada kitab setebal lagu tu, nama dia Tabarruk.
Boleh baca tabaruk Nabi daripada ujung rambut sampai tapak kaki Nabi, diri Nabi semuanya ada kelebihan, tak dapat dinafikan. Pasal itu kita menyatakan betul para sahabat. Hadis Bukhari, kita bukan baca hadis biasa, hadis Bukhari. Ayat kahak Nabi jatuh, para sahabat ambil lomak di tangan. Ada. Tetapi kahak siapa? Kahak Rasulullah. Yang buat tu siapa? Yang buat tu sahabat. Nabi tegah tak sahabat? Nabi tak tegah. Ayat peluh Nabi, mereka ambil, mereka simpan. Ummu Sulaim, ada jadi. Nabi tidak memberi satu larangan yang keras, tidak. Gigi Nabi patah, darah Nabi mengalir, kena para sahabat. Dia biar lagu tu aja. Dia tak mau nak bagi apa, duk lap lagu tu. Ada, betul ada. Sahabat jumpa Nabi, ini hadis Najasyi. Ingat lagi Ja'far bin Abi Talib hijrah ke Habasyah? Apa kata Najasyi bila Ja'far cerita pasal Islam? Wakil Mekah datang. Wakil Mekah kata depa ni semua pecah belah lah, duk maki agama macam-macam. Najasyi kata, kamu cakap aku nak dengar. Wakil Mekah aku dah dengar dah kamu. Bila Najasyi dengar, ditanya satu soalan, apa kata Muhammad tentang Isa anak Maryam? Dia baca ayat Quran. Apa Najasyi sebut? Kalau Allah bagi kepada aku peluang, aku boleh berjalan sampai ke Mekah, akan ku basuh kaki Muhammad. Ya, hadis ni ada sahih, dia rekodkan. Tapi yang Najasyi nak basuh tu kaki siapa? Kaki Rasulullah. Betul tak? Kalau Allah bagi kepada antum peluang hidup zaman Nabi, antum nak pegang tak kaki Rasulullah? Nak sentuh tak badan Rasulullah? Nak. Kenapa? Daripada rambut sampai ke bawah, semuanya barakah di sisi Allah. Badan orang lain, tangan saya mencium tengok. Kenapa? Ni ni ujung bulan 4, jangan lupa tau ada kek. Hang siapa? Katalah saya kata begini, kerana orang panggil saya ustaz, orang panggil saya Al-Fadil, maka saya ni ulama besar, maka ulama waris Nabi, maka apa yang boleh kita buat kat Nabi, boleh buat kat saya. Guna pertimbangan akal yang waras, guna agama, dan timbang tara tengok ucapan ini benar ke tidak. Sahabat cium tangan siapa? Rasulullah. Sahabat sentuh peluh siapa? Peluh Rasulullah. Awak Rasulullah kah? Peluh awak hebat sampai awak nak kata siapa pegang peluh awak setara dengan peluh Rasulullah? To me, you are bloody fool, man. Jangan bagi bodoh orang lah. Agama ni belajar jadi cerdik, bukan jadi bodoh. Sorry ikhwan, in this issue I'm very sensitive. Saya adalah isu lagu ni, saya sensitif. Saya bagi tahu betul ya. Apa pandangan orang pasal saya, itu dia punya hal. Dia nak tuduh apa, dia punya hal. Tetapi menggunakan Rasulullah, memuliakan tangan sendiri, bullshit, man. Tindakan awak salah. Kalau awak bagi tahu sahabat kucuk tapak kaki Nabi sekalipun, saya akan kata benar. Kenapa? Kaki siapa itu? Kaki Rasulullah. Tidak ada kaki umat lebih mulia daripada kaki Rasulullah. Kalau awak kata kepada saya Nabi langkah bukan kaki, tapak kaki Nabi, bekas tapak kaki, kemudian sahabat pergi cium, saya kata betul. Bekas tapak kaki siapa? Rasulullah. Sekarang bekas tapak kaki Rasulullah dan tubuh badan Rasulullah ada di mana? Ada di alam barzah. Awak nak cium siapa sekarang? Nak pergi masuk kat kubur Nabi pun tak boleh, dipagar. Oh, kalau macam tu saya cium ustaz lah. Takkan saya reda. Takkan saya reda. Kenapa? Kalau awak cium saya dengan ingat barakah daripada Nabi, awak telah mengangkat manusia kedua setara dengan Nabi awak, dan ini jenayah di dalam akidah. Kalau awak cium tangan bapa awak, awak kucuk dari tangan bapa awak, pasal apa cium? Ayah saya ni lah tangan bekerja yang belah saya, ayah ni lah duk bagi mandi saya dulu,
Inilah tangan orang mulia. Awak muliakan ayah awak, tak ada kena mengena dengan Rasulullah. Awak buatlah. Ini adat masyarakat kita hidup. Tapi saya cium tangan ayah saya ini macam mak Rasulullah. Awak jangan cium apa pun. Biar mak awak cium ayah awak sudah, awak jangan cium. Pasal mak awak cium ayah awak, dia tak pernah ingat apa-apa pun orang tua ni. Tak pernah bini kita cium kita, abang macam wali songo, tak pernah. Tak pernah. Sahabat boleh faham maksud saya kan? Hari ni punya hari ni punya angin duk mai tu macam mana? Manusia memeraih sesuatu daripada nama Rasulullah. Manusia memang disebut sayang pada Nabi, tapi di belakang tu bukan Nabi yang tertonjol, dia yang tertonjol. Guru dia yang tertonjol, bukan Nabi. Nabi ni tak ada apa. Lepas itu sayang pada Nabi, ikhwan, Nabi yang kita tonjolkan. Lepas itu saya katakan, ikhwan, jangan cerita tentang status kita, jangan cerita tentang kedudukan kita, jangan cerita tentang apa kita ada. Semua ini adalah rendah di sisi agama. Di sisi agama, orang yang paling akram adalah orang yang bertakwa. Yang paling mulia orang bertakwa. Apa makna takwa? Takut kepada Allah, mengikut seperti mana takutnya Rasulullah. Dan baginda pernah menyatakan, tak ada orang lebih takut pada Allah daripada aku. Ingat lagi hadis Bukhari Muslim berkenaan dengan 3 sahabat di rumah Nabi. Nabi dengar semua apa mereka cakap. Di ujung tu Nabi kata, akulah yang paling takut pada Allah. Dia kata dia paling takut. Macam mana kita nak takut? Kita kena belajar daripada Rasulullah. Maka orang yang melihat ketakwaan Rasulullah, siapa dia? Para sahabat. Hujan mai mendung bertukar. Aisyah kata, aku tengok muka Nabi berubah, cemas, mundar-mandir dia masuk dalam luar. Aisyah kata, ya Rasulullah, orang pakat seronok hujan nak turun, kenapa Rasulullah jadi macam ni? Apa kata Nabi? Umat-umat dahulu demikianlah, dia pasangkan mendung tu mendung hujan, tapi rupanya balak di sisi Allah. Aisyah kata, bila hujan turun baru aku nampak ceria muka Rasulullah. Kita nak takut pada Allah, belajar dengan insan yang akbar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang boleh bimbing kita ke jalan yang benar, ikhwan, kecuali Rasulullah. Lepas itu Nabi kata apa dia? Dalam hadis Imam Malik dalam Muwatta, aku tinggalkan pada kamu 2 benda, Quran dan sunnah aku. Quran dan sunnah aku. Quran dan sunnah aku. Sunnah siapa? Sunnah Nabi. Nabi pesan lagi sekali, Quran dan sunnah aku. Dia pesan lagi dalam hadis Adbad Ibn Sariyah, juga khulafah aku. Kesetiaan mereka, kefahaman mereka, mereka rasyidin, mereka mahdiyin, tamassaku biha, addu 'alaiha bin nawajis. Pegang elok-elok. Kalau orang tarik macam mana pun, biar dia heret dengan badan kita, tapi kita tak lepas. Ya, sekarang kita kena belajar dengan para sahabat Nabi. Bagaimana mereka tawadhu', bagaimana mereka sabar, bagaimana mereka zuhud, bagaimana mereka tawakal kepada Allah, bagaimana mereka faham tidak ada umat lebih saleh daripada para sahabat, tidak ada umat lebih warak daripada para sahabat, tidak ada umat lebih memahami makna jihad dalam dunia melainkan para sahabat, dan tidak ada umat diturunkan kepada mereka wahyu ilahi yang berbunyi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, melainkan mereka itu para sahabat. Jangan keluar belajar agama daripada jalan para sahabat. Pasal itu kita nak tahu apa Umar buat, apa Abu Bakar buat, apa Osman buat. Semua ni kena dibongkarkan kepada umat, supaya orang tahu macam mana Umar sayang bini dia. Semua kena dibongkarkan. Mereka berurusan rumah tangga seperti mana mereka lihat Rasulullah berurusan rumah tangga. Orang ceritakan Umar duduk di rumah, bini dia beletik, popek. Tu main satu kawan nak minta nasihat. Dia kata, kita serupa. Dia keluar, Umar keluar. Umar kata, main, cik nak pergi mana? Dia kata, cik main nak minta nasihat ke Amirul Mukminin lah. Tengok bini Amir dengan bini cik serupa ya. Ajar beletik. Umar kata, tak, leceran bini aku lain. Walaupun kisah ni tidak ada para ulama kata sahih tepat,
tak berani kata 100% dia adalah sahih. Ulama-ulama kata kaji, bila kita dengar kisah-kisah yang agak rumah tangga para sahabat tu macam tak terkawal, kita boleh semak balik cerita itu. Semak balik. Kenapa? Walaupun mereka bukan Nabi, tetapi agama memperuntukkan ruang kemuliaan untuk mereka. Jangan main-main. Pasal itu, apa salahnya kita belajar sesuatu daripada cerita Sa'labah? Apa salahnya kita belajar sesuatu daripada cerita Alqamah? Tak salah apa. Cerita Alqamah tu betul ya kata betul, biar pilih bab kedua. Tapi nak belajar sesuatu, bukan masalah belajar sesuatu. Awak nak baringkan para sahabat dan awak nak sebut dia susah menghadapi sakaratul maut, sedangkan awak nisbahkan dia sahabat. Ayat mata Nabi, hati Nabi akan tengok sahabat dia begitu. Pasal itu cerita Alqamah, para ulama tidak berani kata dia sahih. Tapi apa salahnya kita cerita? Kalau nak cerita dan nak olah, kena olah dengan nada lain. Walaupun mereka bukan Nabi, tetapi agama peruntukkan kepada mereka kuntum khaira ummah. Mereka ada nilai di sisi Rabbul Alamin. Pasal tak boleh buat main-main. Pasal itu mereka adalah salaful ummah. Di kalangan salaf ini, mereka adalah contoh, mereka adalah leader, mereka adalah role model. Hadis Imam Tirmizi, hadis yang popular yang kita semua dengar, antara Umar dan Abu Bakar As-Siddiq. Bawa macam tu, duit punya banyak, nak pergi infak kan. Nabi tanya pada Umar, ma abqaita li ahli, apa yang kamu tinggal pada keluarga kamu? Dia kata, abqaitu lahum an-nisfu mithlu, aku tinggal pada keluarga aku separuh daripada apa yang aku bagi ke hang. Kalau aku bagi ke hang 1,000, kat depa ada 500 aku simpan, separuh daripada apa yang aku bagi. Kata Umar, hadis ni hadis sahih. Kata Umar Al-Khattab, alhamdulillah, hari ni aku sedekah banyak, hari ni aku seronok, hari ni Abu Bakar tak lawan aku. Apa dia? Tiba-tiba kata dia, datang Abu Bakar. Umar bagi salam Abu Bakar jumpa Nabi. Umar pun berhenti saat tengok, dia pun nak bagi sumbangan juga. Nabi tanya soalannya sama, ma abqaita li ahli, apa yang kau tinggal pada keluarga kau? Dia kata, abqaitu lahum Allah wa rasuluhu, aku tinggalkan pada keluarga aku janji-janji Allah dan janji-janji Rasulullah. Janji apa? Bahawa Allah akan mengganjari setiap sedekah yang kita buat kepada Allah dengan lebih baik. Aku tinggalkan itu pada mereka. Aku sedekah seluruhnya dan aku pertaruhkan keluarga aku pada Allah. Allah pasti akan jaga mereka. Kata Umar, habis aku ini. Tengok kemuliaan hidup mereka. Mereka tetap manusia. Mereka bukan Nabi, tetapi manusia yang pertama dalam alam ini, yang mulia di kalangan umat Muhammad. Mereka nombor 1. Kita umat Muhammad tak tahu nombor berapa. Bayar bil api pun tak tahu nombor berapa keluar. Nak pikat kedai, pergi TNB ni nak ikat kedai kena bayar 500. Bayar 300 kan, muka mula dia nak ikat api rumah kita. Duk tunggu nombor 2004 lah, 2015 lah, tu dia patah balik. Bayar 500 kena pula GST. Itu dunia. Para sahabat hebat mereka, keluarga mereka hebat. Nak cari seperti isteri Abu Bakar, nak cari seperti anak-anak Abu Bakar. Anak-anak Abu Bakar semuanya dirahmati oleh Allah. Aisyah, Abdullah bin Umar, anak-anak Abu Bakar semuanya dirahmati oleh Allah. Jangan anak Umar, ini apa, Abdullah bin Abi Bakar, adik kepada Aisyah. Ini Abdurrahman, adik kepada Aisyah, dirahmati. Asma, anak Abu Bakar, dirahmati. Menantu Abu Bakar, Zubair bin Awam, dirahmati. Cucu Abu Bakar, Abdullah bin Az-Zubair, dirahmati oleh Allah. Mereka istimewa. Ni keluarga Umar, ada Habsah
kau dirahmati oleh Allah. Ada Ibnu Umar dirahmati oleh Allah. Bilal bin Abdullah bin Umar Al-Khattab, cucu Umar bernama Bilal, seorang anak kepada Abdullah. Itu yang jadi dialog. Bila zaman cucu Umar hak nama Abdullah bin nama Bilal bin Abdullah ni, dia buat satu kenyataan. Dia kata, mulai hari ini saya tak benarkan perempuan sembahyang di masjid. Saya tak mau. Nama dia Bilal. Orang pergi cerita kat pak dia, Abdullah, ni anak hang tak kira orang pergi masjid. Dia pergi jumpa anak dia. Dia kata, adakah hang menghalang orang perempuan pergi masjid? Dia kata, ya. Tengok duk jadi macam mana. Apa kata Abdullah bin Umar? Aku hidup zaman Nabi dan Nabi tidak menghalang perempuan datang ke masjid. Hang siapa nak halang? Dalam syarah dia kata, Abdullah mencerca dan mencaci anak dia dengan kalimahnya orang lain tak pernah dengar sebelum ni. Marah anak dia pasal anak dia khilafus sunnah. Itu jiwa para sahabat. Jiwa kita kecil, badan kita besar. Rumah kita besar, hati kita kecil. Harta kita bertantan, perasaan kita terlampau ringan. Kita tak berani, mereka berani. Walaupun mereka manusia, jangan cacat celah disandarkan kepada mereka. Nak sandar pada Nabi, lagi teruk. Jangan. Ini nama dia hubbun Nabi. Hubbun Nabi. Saya nak baca satu hadis, ambil berkat. Baca satu hadis, ambil berkat. Satu aja. Bismillah. Ikhwan, hadis muka surat 24. Ini yang saya tandakan yang hari itu ni. Ni buku ni saya bawa mai. Ni Ustaz Amarnya. Hadis ni berkenaan dengan bagaimana orang Madinah, orang Ansar takut kehilangan Nabi. Punya takut. Allahu Akbar. Sebagai contoh, Imam Bukhari bukan hadis ni berkenaan dengan bagaimana orang Madinah depa seronok masa Nabi hijrah. Hadis yang saya kata tadi tu dia nombor 2. Bagaimana orang Madinah sambut Nabi, seronok dia Nabi pindah ke Madinah. Setelah kaum Ansar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang ke perkampungan mereka, mereka amat rindu kat Nabi, ingin menyambut kedatangan beliau. Dan kitab-kitab sirah telah menulis jelas tentang gambaran betapa dalamnya kerinduan kaum Ansar untuk menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan gembira mereka atas kehadiran Nabi. Oh, gembira. Saya teringat Syekh bercerita pengalaman mereka mimpi Nabi. Saya teringat ni, dalam nak baca hadis ni teringatlah. Saya tangguh hadis ni teringat. Bila saya teringat, ini bukan apa-apa, ini satu contoh perbandingan. Kemudian melihat sebelum daripada ulama-ulama hari ini dengan ulama silam, bagaimana dia pemimpi Nabi. Saya ceritakan, Al-Imam Al-Bukhari mimpi Nabi. Mimpi Nabi ni salah tak ikhwan? Tak salah. Siapa boleh mimpi Nabi? Dan nak cerita mimpi Nabi ni boleh tak? Boleh. Dia benda baik. Tapi cuma saya nak bawa bentuk. Kita baca Sahih Bukhari kan, nanti dalam biografi Imam Bukhari kita baca macam mana dia boleh mempertahankan Sahih Bukhari dia tu. Salah satu sebab dia mengarang, dia bermimpi dan guru dia bermimpi. Hampir mimpi tu sama. Mimpi dia duduk, dia macam duk hambat lalat kat Rasulullah. Ada lalat mai kat Rasulullah, dia duduk tepik.
duduk tepi. Takkan tu. Dan guru dia juga bermimpi sama macam tu. Dan Nabi pun tak ada pesan apa, tak ada apa. Kok Nabi kata ambil kasut kau nak pakai mai, tak ada. Takkan tu je mimpi, jaga. Sampailah zaman hari ini ada tokoh-tokoh yang mengajak hadis, dia pemimpi Rasulullah. Kalau kita pergi sembang secara sulit-sulit, kata Ustaz pernah mimpi Nabi tak? Dia sengah. Dah kerana kaedah kullu soal jawab, kena jawab kan. Dia cerita anda pernah mimpi Nabi sekali. Sebagai contoh saya sebut yang Maulana Asri Yusof, dia pernah mimpi Nabi. Dia cerita dia mimpi Nabi itu macam mana. Dia cerita, dia kata masa tu dia duduk mengajar Sunan Tirmizi. Dia mimpi nak Rasulullah. Orang tanya soalan kat dia, dia jawab dia mimpi Rasulullah masuk macam satu tempat, ada mayat diletak di atas tempat mayat tu. Orang pakai kata tu mayat Rasulullah. Ramailah orang main ziarah. Ni dia ceritalah. Lepas tu semua orang pergi ziarah, termasuk dia salah seorang dalam mimpi lah pergi ziarah. Bila pergi ziarah, dia tengok mayat tu. Dia tanya mayat siapa? Dia berkata mayat Rasulullah. Dalam mimpi tu dia kata, dia seorang-seorang kata, ni bukan Rasulullah, ni bukan mayat Rasulullah, tak layak dikatakan mayat Rasulullah, ni mayat Fir'aun. Dalam mimpi orang terkejut ke dia. Orang kata hang ni biar betul. Tak, bukan Rasulullah, dia kata. Tidak layak mayat Rasulullah begini. Ini mayat Fir'aun. Kalau dah mati dibaring lagu tu, kemudian orang pakat boleh mai tengok, itu sifat mayat Fir'aun yang Allah cerita, wa nunajika bi badanika, kami selamatkan tubuh badan kau wahai Fir'aun supaya menjadi tuntunan umat di belakang kamu. Bukan, ini bukan Rasulullah. Dalam mimpi itu dia seorang bantah itu bukan Rasulullah. Begitu sifat mimpi. Kata dia, setelah dia mimpi begitu, itulah lekat sampai hari ini dia mempertahankan hadis-hadis Nabi. Daripada kronologi dulu mutakaddimin sampai saya kata hari ini, sifat mereka mimpi Nabi sama. Bukan mendapat syariat, bukan mendapat zikir, bukan dapat apa. Sifat tu Allah tunjuk mereka sebagai orang-orang yang mempertahankan sunnah. Dekat tu je. Adapun mimpi Rasulullah juga nanti antum baca dalam macam-macam lah. Tazkirah tu, tazkirah ni, hilyah tu, hilyah ni lah. Antum baca sifat mimpi Nabi ni macam-macam. Ada yang sakit pergi mengadu, Nabi berubat dia, lega penyakit dia. Sifat mimpi dia macam tu. Saya tak kata salah, cuma saya nak bagi tahu sifat. Ada yang masalah-masalah rumah tangga, mimpi Rasulullah, Nabi buat air minum, bini dia minum dalam mimpi lah, lega, lepas tu dengar kata sembela. Sifat mimpi macam tu. Ada yang sifat mimpi bagi bawa makanan bagi Nabi makan. Nabi kata hang makan dulu, kalau hang tak makan aku tak mau makan. Tak ya Rasulullah makan dulu. Nabi ambil sejorang halawiyat tu, Nabi suap ke mulut dia, dia makan. Dia kata Masya Allah, sejak Nabi suap ke mulut, hari ni dia kata apa saja boleh hafal lancar. Sifat mimpi macam tu. Yang sifat mimpi ulama-ulama, tokoh-tokoh hadis ni, sifat mimpi bela Nabi, sifat mimpi balik ni ambil manfaat daripada Nabi. Saya tak kata benda tu tak benar, tapi saya nak cerita sifat. Boleh nampak tak saya nak kata apa? Ikhwan, itu kita mimpi Rasulullah, anugerah Allah pada kita. Semoga suasana kita mimpi itu, kita membela Rasulullah daripada jauh. Kita ikut jemaah Rasulullah dalam mimpi, ikut jemaah Rasulullah. Mungkin kita tak dapat tengok muka depan, tapi daripada jauh mungkin Nabi pandang kita. Nabi kata sepatah pada kita, istiqamah. Tak ada apa pun yang kita dapat. Lepas tu bau wangi, wah wangi ya. Lepas tu pergi cari minyak atar yang bau wangi macam tu.
jumpa, beli sampai satu tempayan, buat stiker baru lekat atar Rasulullah. Laris pula. Pasal apa? Masa dalam mimpi tu macam ni lah bau dia. Ikhwan, tidak ada ulama hadis mimpi macam tu. Termasuk kisah yang popular. Kisah apa? Kisah tentang apa dia? Kalau tak silap nama dia Mahmud Al-Kindi. Yang apa? Depa nak yang depa nak pelari jasad Rasulullah di Madinah tu. Adik dia Zinki. Pak menakan Salahuddin kan. Sifat mimpi hampir sama. Orang Yahudi dua masuk Islam, mai ke Madinah. Dia mimpi ada suara kata selamatkan Rasulullah. Cakap tu je. Dan ada setengah buku kata Nabi mai kat dia. Nabi kata selamatkan aku. Cakap tu je cerita dia. Maka dia pun tak tahu nak faham apa. Mimpi yang sama. Akhirnya barulah dia buat spot check. Dia suruh kumpul semua orang pendatang dalam Madinah ni. Kumpul semua. Dia tak puas hati. Dia tanya, ada lagi tak? Dia kata, ada lagi 2 orang. Pagi ni dia tak main. Dia kata, panggil dia apa? Dia pergi ke rumah dia apa? Rumah dia belakang masjid. Daripada rumah dia tu, dia korek lubang terus ke makam Nabi, nak curi makam Nabi. Ini tokoh besar-besar mimpi dalam suasana macam tu je. Dan mimpi dia ada makna untuk Islam. Akhirnya 2 tokoh ni dibawa dan dipancung. Manakala sebahagian orang mimpi dia ni siri 1, siri 2, siri 3. Satgi bila mimpi timbul satu isu. Saat ni bila mimpi timbul satu isu. Saya tak kata salah benda tu. Cuma saya katakan sifat mimpi berbeza. Dan kalau diberi pilihan, antum nak mimpi belah mana? Biarlah belah macam. Dalam mimpi tu kita tempih senjata, orang balik kat Nabi kita tempih. Walaupun muka kita ni tak tengok muka Nabi. Tempih. Kena jasad kita rebah. Alhamdulillah. Ya, itu mungkin lebih baik daripada kita mimpi kita naik borak dengan Nabi sekali. Ditegur oleh Umar, nak pergi mana dengan borak ni? Kita kata lah, naik borak takkan tak tahu nak pergi mana? Mi'raj lah. Kita pergi Mi'raj sekali dengan Nabi. Astaghfirullahalazim. Semoga Allah selamatkan kita, ikhwan. Semoga Allah selamatkan kita. Baik. Satu hadis ni kita baca. Sebagai contoh, Imam Bukhari meriwayatkan untuk kita daripada Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu an tentang cara penyambutan mereka atas kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana Nabi masuk Madinah, bagaimana orang Madinah dengan Nabi. Saya baca yang terjemahan dia. Kaum muslimin di Madinah mendengar keberangkatan Rasulullah dari Mekah. Mereka hampir setiap pagi pergi keluar dari kota ke padang pasir untuk menunggu kedatangan Nabi hingga terik matahari siang hari membuat mereka pulang ke rumah mereka. Itu cara orang Madinah tunggu Nabi sampai matahari balik, panas balik, pergi pula. Pada satu hari ketika lama menunggu, mereka kembali ke rumah. Setelah mereka sampai di rumah masing-masing, ada seorang Yahudi mendaki ke tempat yang tinggi di salah satu benteng untuk melihat sesuatu. Tiba-tiba dia melihat Rasulullah SAW bersama para sahabat beliau mengenakan pakaian putih dari kejauhan yang hampir tak kelihatan oleh fata morgana. Rupanya Allah mentakdirkan orang yang nampak Nabi masuk ke Madinah awal-awal siapa dia? Yahudi. Dia yang nampak dan dia beritahu pada kaum muslimin antara pasal Nabi pakai putih dengan fata morgana tu naik atas bakaran tu, nak nampak macam air berenang. Macam ada orang air pakai putih. Siapa ni? Air siapa ni? Masya Allah Muhammad. Dia pun pergi habaq kat orang ramai.
Maka si Yahudi itu tidak mampu mengendali dirinya. Dia tengok Nabi Muhammad, dia pun tak boleh ni, hingga dia berteriak dengan suara yang tinggi. Tengok dalam bahasa Arab tu dia kata apa? Dia bersorak, dia riau dengan suara yang tinggi. Dia kata, ya ma'syar al-arabi, hadha jaddukum alladhi tanziruna fasara al-muslimuna bisilah. Dia kata, wahai orang Arab, ini dia pemuka kalian yang kalian tunggu-tunggu. Maka dengan serempak mereka berhamburan sambil membawa pedang untuk menyambut kehadiran Rasulullah di tengah-tengah padang pasir. Adakah ini dalil sunat kita keluar maulud bawa pedang? Tapi hadis ni sebut Nabi bawa pedang, hadis Bukhari ni. Sahabat bawa pedang. Sunat. Kalau kita buat sambut maulid Nabi, keluar bawa senjata. Sunat. Mana tahu sunat? Hadis Bukhari. Tak. Itu momen dia. Bukan itu hukum dia. Orang Arab kan, kalau dia keluar, dia bawa pedang panjang, tanda dia nak perang. Kalau dia bawa pisau-pisau kontot, tanda dia nak berdamai. Dan cara dia selit, itu menunjukkan dia seronok. Lalu Nabi SAW berjalan membawa mereka ke arah kanan hingga singgah di satu kampung dekat-dekat awal itu, nama dia kampung Bani Amru bin Auf. Ini dia nak cerita pada kita, Allahu Akbar, betapa dalam rasa rindu mereka ingin menyambut kehadiran Rasulullah SAW, hingga mereka mondar-mandir setiap pagi ke padang pasir menunggu kehadiran Nabi, dan tidak pulang ke rumah hingga terik matahari di tengah siang yang mengusir mereka, barulah mereka pulang ke rumah masing-masing. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad menyebut, fa idza ahraqatuhumus syamsu raja'u ila manazilihim. Kalau matahari dah naik tinggi sampai depa rasa panas membakar, barulah depa pulang ke rumah. Depa keluar daripada kawasan Madinah tu pergi ke depan tu. Kita kata macam pergi ke border jalan tu, nak tunggu Rasulullah. Bila panas sangat, depa balik mai. Itulah Yahudi tu nampak. Maka Nabi pun berhenti saat di situ, penat saya ambil angin di Bani Amr bin Auf. Lepas tu baru Nabi masuk ke perkampungan Madinah. Dalam riwayat Hakim dia kata, fayantazirunahu hatta yu'ziyahum harrun nazirah, haruz zahirah. Mereka menunggu kedatangan Nabi hingga panas matahari mengganggu mereka. Al-Imamul Bukhari juga meriwayatkan kepada kita tentang bagaimana suasana. Ni tadi dulu cerita, ni pula nak cerita bila Nabi sampai ke Madinah tu, bagaimana suasana terjadi. Daripada Anas katanya, fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janibal harrah thumma ba'atha ila al-ansar faja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin fasallamu alaihima wa qalu irkaba aminain muta'ain farakiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa haffu dunahuma bis-silah faqila fil madinah ja'a nabiyullah fa ashrafu yanzuruna wa yaqulun jaa an-nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala yasiru hatta nazala janibad dari Abi Ayyuba radhiyallahu anhu. Ini pula cerita, kata Anas, maka Nabi singgah di tepi padang Harrah. Kemudian beliau mengirim surat kepada kaum Ansar, lalu mereka datang kepada Muhammad. Abu Bakar Nabi hantar utusan suruh sambut Nabi. Kita mai sambut aku. Sebab apa? Nabi orang Mekah, takkan nak orang tak rodor macam tu masuk kampung orang. Mai sambut. Kita pun lagu tu kadang-kadang panggil ustaz ceramah, kawannya panggil tak ada. Memang tak happy ceramah. Tak boleh. Ada. Kita bila orang panggil kita, orang yang panggil tu ada, hati kita kuat.
Tak apa ustaz mai. Saya nak makan kenduri sihat. Tak apa ustaz pun nak makan kenduri juga. Dia ada. Jadi bila kita panggil, kita kena usaha kita ada. Jadi orang mai rumah kita, kita jemput mai. Tak ada kita tinggal dia dengan bini kita pergi tempat lain. Tak boleh. Ada. Kata ustaz ni, tunggu ustaz ni. Saya ni nak pergi Melaka ni. Melaka tu. Kau celaka kau ni. Kau tinggal aku, kau pergi Melaka. Tak boleh lah tu. Ada. Nabi mengucap salam kepada orang Ansar. Mereka mengucap salam kepada Nabi dan Abu Bakar, lalu berkata, silalah anda berdua naik dalam keadaan aman dan siap untuk ditaati. Itu bahasa orang Madinah, ready untuk ikut Nabi. Maka Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menaiki kenderaan, sementara mereka mengitari mereka berdua dengan pengawalan bersenjata. Dia penjaga Nabi elok-elok. Sementara itu di Madinah diseru, Nabi Allah telah datang, Nabi Allah telah datang. Dalam riwayat Tirmizi dia kata pada qadima Rasulullah, qadima Rasulullah. Dalam riwayat Bukhari, jaa Nabiullah, jaa Nabiullah. Dalam riwayat orang Melayu, tala'al badru alaina. Ada 3 riwayat. Tak apalah, semuanya serupa. Semuanya serupa, maksudnya seronok. Ini dalam riwayat Bukhari kata jaa Nabiullah, jaa Nabiullah. Nabi Allah dah datang ni. Antu tengok bahasa Arab, jaa Nabiyu diidhafah pada Allah. Makna dia berbekas dalam hati gua. Sangat berbekas. Pasal dia tahu Allah yang hantar dia. Macam mana nak cakap lebih kurang kat Rasulullah ni ikhwan? Gugung agama kita cakap tak senonoh pasal Nabi. Sandar bukan kat Nabi. Bersih, Nabi ni bersih. Ihsan yang cukup bersih dan istimewa pada Allah. Lepas tu carilah riwayat-riwayat yang sahih. Seperti kata Imam Ibn Salah, haram kita meriwayatkan satu riwayat melainkan kita mengetahui kesahihan halnya. Melainkan kita riwayat yang tidak sahih nak bagi tahu tentang ketidaksahihannya. Haram. Lawan dia punya mukhalafah. Kalau haram kita buat, yang mukhalafah dia wajib kita buat. Wajib kita pastikan riwayat itu adalah sahih. Haram kita meriwayatkan kalau tak tahu dia sahih. Ataupun tak apa nak ingat, jangan cerita terus. Saya tak apa nak ingat, mengaji lama dah tapi lebih kurang. Jangan. Tentu ada lebih, tentu ada kurang. Habis saya tak ingat nak buat macam mana? Buat kemian lah. Tak kemian depan dia ingat lah. Tak boleh ikhwan. Huwa Rasulullah, huwa Rasulullah, huwa Rasulullah. Kemudian mereka pun mendekati dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Nabi Allah telah datang. Maka Rasulullah terus berjalan hingga sampai di rumah Abu Ayyub. Rumah Abu Ayyub 2 tingkat. Abu Ayyub offer rumah dekat Nabi, naik di atas, Nabi tak mau. Nabi kita duduk bawah. Nabi kita hampir duduk di atas, duduk diam-diam. Tak boleh tidur dia. Dia duduk jalan ke atas, Rasul duduk bawah. Akhirnya dia turun duduk sebelah Nabi. Itulah dia masak kat Nabi kan. Dia masak bagi Nabi makan. Dia tengok hari pertama Nabi makan, cara Nabi ambil makanan tu, dia perhati. Lepas tu Nabi bagi kat dia, dia letak tangan dia tempat Nabi ambil. Dia ambil sebanyak Nabi ambil, dia makan. Nabi kita pelik cara hang makan. Dia kata, aku tengok hang makan lagu tu ya Rasulullah. Oh, tu dia. Tu nama sayang. Sebiji Nabi buat, kita nak buat. Tu nama sayang. Abi Ayyub aja. Hari kedua, dia masak-masak kat Nabi. Dia ambil bawang putih mentah tu, dia hiri-hiri, dia tabak, bagi kat Nabi. Dia tengok Nabi tak makan, Nabi tolak. Abi Ayyub kata, ada apa tak kenal lah. Nabi kata, aku tak makan bawang putih mentah. Duk besok dia masak, tak ada bawang putih. Dia tengok Nabi makan. Masya Allah. Satu riwayat ni saja kita boleh tahu makna ikut. Tahu dah kita makna ikut. Hari ni saya ingat dalam Malaysia ni tak ada lagi lah, alhamdulillah. Belah-belah luar nak ikut Nabi hari ni pakai model ratus ribu. Kita alhamdulillah Malaysia tak main lagi pengaruh ni. Di luar-luar tu, belah negeri-negeri benua yang tak ada benua ni,
Nak sayang kat Nabi ni memerlukan 80,000. Pasal apa? Nak selawat perdana modal 80,000. Semoga kita boleh sayang Nabi, ikhwan, seperti mana para sahabat sayang Nabi. Tak lebih dan tak kurang. Kalau lebih, macam mana nak lebih? Sahabat lebih daripada kita. Nak kurang, macam mana nak kurang? Ini ahli syurga. Imam Ahmad meriwayatkan kepada kita daripada Anas bahawa jumlah orang menyambut kedatangan Rasulullah dan Abu Bakar dari tempat persinggahan sekitar 500 orang daripada kaum Ansar. 500 orang sambut Nabi. Sambut. Mereka bukan buat perarakan, sambut. Bukan demo apa-apa dah, sambut. Keluar menyambut. Masya Allah. Kaum Ansar berkata, silakan anda berdua berjalan dalam keadaan aman dan siap untuk ditaati. Imam Ahmad juga meriwayatkan bentuk sambutan orang Madinah terhadap kekasih yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat penuturan Abu Bakar, di mana Abu Bakar bercerita, kata Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berjalan dan aku bersama dengan Nabi hingga kami tiba di Madinah. Maka manusia menyambut Nabi. Mereka keluar ke jalan-jalan dan naik di atas atap-atap rumah, serta anak-anak kecil dan para pelayan menyambut kami di jalan-jalan. Mereka menyatakan Allahu Akbar. Ini perkataan orang Madinah, Allahu Akbar. Jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata Allahu Akbar, telah datang Muhammad, telah datang Rasulullah, telah datang Muhammad. Abu Bakar berkata, mereka saling berebut kepada siapa di antara mereka beliau akan singgah. Semua mulut ni duk kata jaa Rasulullah, jaa Muhammad, jaa Nabiullah. Semua pakat berebut, rumah saya. Nabi kata, biar tengok unta ni nak pergi mana. Unta tu pergi ke rumah Abi Ayyub Al-Ansari yang tak jauh dengan masjid Nabi. Anas bin Malik menjelaskan apa yang beliau lihat pada hari penuh dengan barakah. Kata Anas, ini Anas cerita pula, falamma ra'aitu yawman qattu anwara wala ahsana min yawmin dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr di Madinah. Anas kata, Anas ni budak Madinah. Dia ni daripada kecil orang Madinah. Aku tak pernah melihat hari yang lebih bercahaya dan lebih bagus sukacitanya daripada hari masuknya Rasulullah dan Abu Bakar ke kota Madinah. Anas kata, hari yang paling berseri aku tengok orang Madinah suka adalah hari Nabi masuk Madinah. Al-Bara' bin Azib juga menggambarkan tentang kegembiraan orang Madinah terhadap kedatangan Nabi tercinta lagi mulia. Kata Al-Bara' bin Azib, falamma ra'aitu ahlal Madinah farihu bi syai'in farahahum bi Rasulillah. Aku tak pernah menyaksikan orang Madinah begitu gembira melihat kegembiraan mereka pada saat kedatangan Rasulullah. Ikhwan, kita demikian. Hari apa paling kita seronok, ikhwan, dalam hidup kita? Hari kita mula dapat tahu sunnah Rasulullah. Paling seronok. Dulu kita tak tahu lah, kita tahu. Dulu tak ada masa belajar lah, ada masa belajar. Paling seronok. Paling seronok. Maka kita kena share seronok tu dengan keluarga kita. Keluarga kita, ikhwan. Hantu ada masa lapang hari Ahad ke, tak ada kenduri kenara mana, kita kuliah pun tak ada. Kadang-kadang kita main kuliah, brother kita dalam rumah dia pun tak mau main. Cari satu ustaz, kita bawa pergi ke rumah. Nama dia kuliah 20 minit bersantai. Jangan bagi lebih. Seminit tak boleh lebih. Kalau lebih hamba ustaz tu keluar. 20 minit. Ustaz cerita sikit tentang apa makna Rasulullah, apa makna yang Arab sebut Rasulullah, apa makna kalimah ni. Saya nak dengar, mak saya nak dengar, kami semua nak dengar. Ustaz tolong terang. Nak terang satu benda tu 20 minit cukup. Buat, sampaikan benda paling gembira dalam hidup kita kepada keluarga kita. Tak boleh, sunnah ni tak boleh kita mengaji seorang, tak boleh. Dia berbahaya untuk masa depan. Masa satu tahap kita faham bini kita, anak kita belum masuk
Tangga pertama nak faham, masa tu kita akan tengok berlaku kegegeran rumah tangga. Bukan pasal kita curang, bukan pasal bini tak masak, pasal bini tak boleh tangkap apa kita belajar. Berlaku kematian dalam rumah tangga, itu bukan hari nak perang. Pak kita mati, kita kata ni pak mati, kita kata dekat abang, kita buat cara sunnah. Abang serang hang serah kat aku nak buat cara sunnah. Abang dia kata aku buat cara paria kot. Itu bukan masa nak perang. Masa tu bukan masa nak terang. Kalau mereka daripada awal tak tahu perjalanan sunnah ini, serahlah mayat tu cara mereka buat. Jangan kata apa-apa. Kenapa? Dia akan berlaku kegegeran. Ni mak kita batuk pun tak lagi. Ayah kita ni sesemua pun tak lagi. Semua sihat walafiat. Ayah boleh duduk jogging pagi-pagi, naik basikal, rantau satu kampung. Cantik. Panggil ustaz mai ajak. Yang kata jenazah ni nak buat ke mana? Bukan tujuan ajak tu bukan seolah-olah mendoakan ayah kita sakit, tidak. Tetapi ini perlu berkelih sebelum jadi tragedi. Sebelum jadi tragedi. Tak mau esok dah mati semua. Abang, adik-beradik, satu cara. Dia dah panggil dah, siapa nak tahlil, siapa nak ratib. Kita kata tak mau, kami nak buat cara sunnah. Gege depan orang, tak mau. Aib kita, aib mayat, tak mau. Kalau jadi lagu tu, biar dia berjalan secara, bagi abang kita buat. Kita wait and see. Tak boleh abang tak boleh. Ini semua tidak ada dalam riwayat. Orang duk masuk dah seorang-seorang. Tok Imam masuk, Tok Bilal masuk rumah kita, semua ambil tempat. Kita duk berkelahi kat dapur. Apalah abang, ini semua tak ada dalam mazhab Syafi'i. Ada tak ada aku tak tahu. Ada tak ada aku tak tahu. Orang masjid main dah, depa nak buat tahlil. Abang, saya tak boleh biar satu mungkar berlaku dalam rumah kita. Habis nak buat apa? Abang hambat depa balik. Hang nak suruh aku hambat depa, muka aku nak buat mana? Tak boleh abang. Kalau abang tak hambat, abang sekongkol dengan kemungkaran. Sekongkol. Aku bagi 2 tongkol kat hang lagi, ambil duduk sana dan diam. Time tu bukan time berdakwah. Time tu biarlah dia berjalan macam mana pun. Sekarang ini masa dia. Now, this is a time, very good time. Ambil hari cuti, tension GST turunkan. Okay. Good shopping time. GST ni bukan ada apa-apa. Good shopping time. Tak ada apa-apa pun. Dia tak ada lah satu tekanan hidup, cuma good shopping time. Shopping cara kita lah, kan? Orang sunnah ni mai lah, orang agama kita belajar agama, dia tak ada apa ikhwan, mai lah cukai naik ke cukai turun, sedekah macam biasa juga kita, zakat macam biasa juga, zakat fitrah macam biasa juga. Tak ada aku tabung lalu satu orang nak tengok, Allah GST dah aku bagi tadi lah, nak bagi lagi, tak ada. Semua orang tahu macam ada satu kayu balak atas bau, tapi semua orang redha dengan hidup macam ni. Aku kena teruskan beribadat pada Allah. Dia bukan kata syarat tak boleh sembahyang lah ni, pasal apa? GST. Tak ada. Dia tak ada. Dia bukan syarat membatalkan solat. Tapi kat dia, dia nak main-main ke kat dia, nak buat apa lah. Kita jalan macam kita, tawakal. Semua rasa berat sikit, mengadu pada Allah. Allah boleh tunjukkan ajaiban dia di tengah-tengah di tengah-tengah hidup yang berat ni. Allah boleh bagi ketenangan dan kedamaian kepada para mukmin. Sahabat ikhwan, perang ni dahsyat, inflasi berlaku di Madinah, perang Tabuk. Inflasi teruk berlaku, tapi mereka sahabat hidup macam tu. Hidup macam tu. Hak gabra lebih ni, macam mana nak pergi perang ni, korma tak ada, nak jalan sampai berapa 300 km, nak makan apa, nak minum apa, bukan ada RNR, panas terik. Sahabat manusia, tapi tak bangkit isu tu. Isu apa? Kerana Allah jalan. Sedekah mai kerana Allah jalan. Ada duit sikit, umrah kerana Allah jalan. Semua jalan macam biasa. Cuma sambil jalan tu ada kawan baru kita, GST, pendaman hidup. Orang seorang pergi bayar bil nasi gandak kan, mesin baru kena beli. Mesin lama semua kena tolak lelong lah. Mesin baru pula. Itu macamnya GST, RM10, RM1 apa? RM1 2 dik. RM30, nah bagi RM3.
RM500 kena RM5 lebih sikit. Orang isap rokok tak ada apa-apa. Aku duk pening kepala, alamak GST pula. Mampulah aku. Tak ada. Hang GST ke, hang GSP ke, hang JPP ke, aku isap rokok sampai ke titisan nyawa terakhir aku isap rokok. Nak jadi apa jadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus, semangat dia tu bagus. Bukan rokok tu bagus, semangat dia tu bagus. Jalan. Ikhwan, kongsilah keseronokan sunnah ni dengan keluarga. Orang tua-tua, takkanlah nak mengajak orang tua-tua. Dia ada cara kan, ambil hati orang tua-tua. Orang tua-tua cara lama. Ustaz, macam mana ustaz? Ni sejak cucu saya tak tahu lah, dia pergi mengaji kat ustaz mana. Wah, ustaz tu duduk ada depan dia. Dia pergi mengaji dengan siapa lah, dia duduk kata tak boleh. Ustaz bagi nasihat sikit kat dia ustaz. Cara orang tua-tua, ikhwan, umur 70, 80. Takkan kita nak baca hadis kullu bid'atin dalalah finnar. Daripada sihat nanti masuk uat lagi. Cara kita tu, kita hormat dia, kita sayang dia. Apa pakcik, kita ikut sunnah Nabi. Itulah saya duk kata kat dia, ikut sunnah Nabi ni. Duk terang kat dia ni, kita kena ikut sunnah. Dia balas cakap, kita cakap 2 minit, dia balas 4 minit. Kita kena ikut sunnah ustaz. Tak tahu lah cucu saya duk ikut siapa. Ni kita mati-mati duk buat kendura ni pasal sunnah lah ustaz. Pasal sunnah ni, kita nak tolong mayat. Oh, alhamdulillah pakcik kalau ikut sunnah baguslah. Saya doakan pakcik dapat sunnah. Ustaz doa kat dia sikit. Dia ni bengong betul lah dia ni. Cara orang tua. Bukan boleh pergi baca hadis Irbad Ibn Sariyah, pergi buka satu kitab fiqh Syatibi, apa makna bid'ah. Dia dengar mata terbeliak lagu tu. Arwah tu. Kita ra'ilah orang. Ra'ilah sikit orang tua ikhwan. Tapi kena usaha ikhwan. Usaha supaya dalam keluarga kita reti sunnah, semayang, puasa. Antum tengok lagi berapa bulan puasa nak mai. Jangan tunggu puasa nak mai. From now, do something. Anak kita, mereka kena tahu puasa Nabi. Hari Ahad cuti macam ni, bawa mai mengaji. Mungkin satu grup macam ni kita mengaji open, tapi lepas lagu ni ada rumah-rumah kawan-kawan kita akan sasarkan. Nak pergi terang 10 minit, 20 minit bagaimana puasa secara Rasulullah. Ceramah hari ni ikhwan naik atas pentas besar-besar, dia melibatkan satu besar-besar. Tapi rupanya hak bawah ni rongga. Kita tak perlu pentas yang besar. Kita memerlukan ruang kosong kita boleh masuk. Nak masuk pergi, nak beritahu kat budak, anak-anak kita paling besar kita kena bimbang. Lah 10 tahun. Anak kita 10 tahun masuk masjid, lompat sana, lompat sini, buat macam Tarzan, lompat atas kipas, passing kipas tu, passing kipas ni, berdebum jatuh. Terkejut semua. Tengok duk semayang, pakak-pakak duk maki. Anak dia ni apa? Dia tu pula kata, ni anak syekh sebelah ni apa? Perangai dua berapa? Bagi salam, tengok anak Bangla. Anak kita tak main masjid. Anak Bangla yang main. Do something. Kena buat sesuatu ikhwan. Masuk sifat salat Nabi dalam rumah tangga kita, wuduk Nabi ikhwan, kena buat ikhwan. Sayang kat Nabi. Kita sayang kat Nabi. Sayang dengan makna kita ikut, bukan sayang dengan makna kita reka. Sayang dengan makna ikut ikhwan. InsyaAllah kita akan tengok lagi satu hadis, tapi bukan hari ni lah. Bagaimana orang Ansar bila Nabi balik ke Makkah, buat Fathul Makkah, Nabi bagi pidato kepada orang Mekah. Orang Ansar sedih sangat-sangat. Dia pun takut Nabi nak duduk di Mekah, tak balik ke Madinah. Ada kena-mengena perasaan itu yang kita nak kongsi. Kita tak mahu ikhwan sunnah lalu dalam hidup kita, lepas tu dia singgah tempat lain. Dia tak berlabuh dalam hati kita. Ya Allah, kita akan rugi menyesal ikhwan. Ini kita akan baca lagi sekali nah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.